Vanakkam, saya Udaya Sangkar SB. Saya terlibat dalam bidang penulisan dan penerbitan bahasa Malaysia sejak tahun 1992. Buku terbaru saya ialah The Painted Cat, iaitu kumpulan 11 cerpen yang disajikan semula dalam bahasa Inggeris. Anda boleh membeli buku ini di blog saya. Saya ucapkan terima kasih atas minat dan sokongan anda. Salah sebuah cerpen dalam buku ini ialah Strange Things. Judul asalnya Yang Aneh-Aneh. Cerpen Yang Aneh-Aneh pertama kali tersiar di majalah Dewan Sastera keluaran Mei 1996. Ia menerima pengiktirafan menerusi hadiah cerpen Maybank DBP dan hadiah sastra perdana Malaysia. Saya akan membacakan petikan awal cerpen ini dengan harapan dapat menarik minat anda membeli buku saya. Yang Aneh-Aneh dalam kumpulan cerpen Kisah dari Sirukambang. Benar-benar di luar dugaan saya. Wanita itu meluru ke arah tingkap, lalu melompat keluar. Tingkap yang terbuka telah memungkinkannya berbuat begitu dengan mudah. Jika tidak, tentu badannya tercalar oleh kaca yang pecah. Setelah tercegat seketika memikirkan tindakan berani wanita itu, barulah saya mula risau. Tentu dia telah jatuh ke bawah dari bilik di tingkat 4 Hotel 3 Bintang. Nescaya dia akan mati terus. Jikapun tidak, tentu cedera parah. Walau apa sekalipun yang berlaku, tentu saya yang akan dicari nanti. Si penyambut tetamu tentu cam wajah saya sewaktu saya bertanya kepadanya perihal bilik wanita ini. Kalau saya terus berlengah, tentu polis akan datang dan memberkas saya. Sambil memikirkan segala kemungkinan yang boleh berlaku, saya menghampiri tingkap dan menjenguk keluar. Dalam diam, saya mula terasa seronok memikirkan segala excitement yang bakal saya lalui sekiranya saya dituduh membunuh wanita berkenaan. Tentu seronok mencari segala lubang dalam undang-undang untuk melepaskan diri. Atau sekurang-kurangnya dalam menimbulkan kemusykilan terhadap tuduhan itu agar prima facie tidak dapat dikemukakan terhadap saya. Alangkah terkejut dan kecewa apabila saya perhatikan tidak ada orang ramai berkerumun di bawah sana. Saya perhatikan betul-betul sambil menyumpah-nyumpah penuh kecewa. Benarlah, wanita itu sudah tidak ada di sana. Lalu saya segera berlari keluar bilik. Saya perlu tinggalkan segera bilik ini sebelum sesuatu yang buruk berlaku. Sudahlah, lidah saya hampir-hampir terputus sewaktu saya berbalah dengan wanita itu tadi. Kalau saya terus berlengah, entah-entah dia akan datang semula untuk membotakkan kepala saya pula.
Apabila saya sampai di hadapan meja penyambut tetamu, gadis di sana menahan saya dengan suara yang lunak. "Sila jelaskan bayaran, Tuan." "Bayaran? Bayaran apa?" Tentulah saya terkejut kerana saya tidak menyewa apa-apa bilik. Kedatangan saya tadi hanyalah untuk bertemu wanita itu. Itu biliknya. Buat apa saya yang perlu bayar? "Bayaran bilik nombor 411, Tuan." "Hei, itu bukan bilik saya. Saya sekadar pergi berjumpa seorang wanita di sana." Saya cuba menjelaskan. "Maafkan saya, Tuan. Wanita itu sudah memindahkan segala tunggakan bayaran ke atas nama Tuan." "Bila?" "Sebentar tadi, Tuan. Dia datang dalam keadaan berlumuran darah, Tuan." Cis! Saya hulurkan wang RM500 dengan hati yang berat, lalu segera meninggalkan tempat berkenaan. Tetapi sebelum pun sempat saya melangkah keluar, wanita tadi menahan saya. Benarlah, pakaiannya berlumuran darah. Wajahnya yang selama ini bos saya puji, kini sudah sedikit tercalar. "Awak telah mengakibatkan kaki saya patah," katanya dengan nada mengancam. "Hei, bukan salah saya. Engkau sendiri yang berlagak berani mahu meluru melompat keluar tingkap. Sekarang, rasakan." "Tetapi engkau yang menghina aku. Engkau menghina pekerjaan aku." "Memang," kata saya secara selamba sambil cuba meneruskan perjalanan sementara wanita itu terkedek-kedek di sisi kiri. "Selayaknya lah orang seperti engkau saya hina begitu." "Tetapi memang itu kerja aku." "Oh, itulah kerja engkau, menggoda suami orang dan memeras wang." "Bos engkau yang cepat tergoda," pintasnya. "Persetankan. Bos saya sudah insaf dan bertaubat. Elok engkau berambus." "Tetapi wajah aku sudah tercalar, kaki aku patah." "Engkau nak aku buat apa sekarang?" tanya saya dengan marah. "Bayar ganti rugi bagi kaki ini." "Kalau saya tidak mahu?" saya cuba menduga. "Aku akan turuti engkau ke mana-mana, biar semua orang lihat engkau didampingi seorang wanita GRO." Tercabar oleh kata-kata ugutannya, saya segera mencabut kaki kanan saya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Sedang dia tercegat memegang kaki saya dengan kedua-dua tangannya, saya menjengket-jengket meninggalkan tempat berkenaan. Kalau anda pernah terlibat atau pernah terlihat terlibat dengan seorang wanita GRO di Taiping yang hanya kaki kanannya sahaja berbulu lebat, ketahuilah bahawa dialah wanita yang saya ceritakan di sini. Demikian petikan cerpen yang aneh-aneh dalam kumpulan kisah dari Sirukambang. Untuk membaca versi bahasa Inggeris bertajuk Strange Things, dapatkan buku The Painted Cat. Sekian daripada saya, Udaya Sankar SP. Sarva Manggalam. Semoga seluruh alam dilimpahi sejahtera.